Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Malam ini seperti biasa saya tampil di page Astar Jabak untuk berkongsi maklumat berita yang saya kutip dari pelbagai sumber. Dan pada malam ini saya akan membincang tentang kenapa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilarang masuk ke beberapa negara Arab yang ada hubungan dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dulu kita pernah mendengar berita viral yang mengatakan bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak dibenar masuk ke Saudi, dan berita itu dinafikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, yang mendapat pengesahan daripada Kedutaan Saudi mengatakan bahawa tidak ada larangan terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk nak masuk ke Saudi Arabia. Tidak jadi masalah. Itu berita daripada saya baca daripada beberapa akhbar dan daripada Menteri Agama ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Tapi saudara-saudari, sekarang ini kita lihat bahawa pergerakan Islam atau parti Islam berhadapan masalah sebenarnya bukan masalah di negara umat Islam, tapi bukan bermasalah di negara bukan Islam, tapi bermasalah di negara umat Islam itu sendiri. Sebab pergerakan Islam kerana sebab-sebab politik dan sebab-sebab ditafsir macam-macam sebab menyebabkan mereka berhadapan masalah untuk nak bergerak di negara-negara umat Islam sendiri. Saya sebagai seorang yang lama bertugas di Timur Tengah, di Asia Barat, mengikuti perkembangan pergerakan Islam, perbalahannya dengan puak sekular, dan mengikuti peperangan yang berlaku di Asia Barat lebih daripada 8 tahun. Waktu bekerja saja 8 tahun, bekerja sebagai wartawan, dan sebelum itu lebih daripada 10 tahun saya menuntut dan bekerja sebagai guru di sana 3 tahun, ya. Jadi saya ada pengalaman 20 tahun, lebih 20 tahun di Asia Barat. Jadi saya ikuti semua perkembangan ini, ya, sebelum menjadi wartawan lagi. Apabila saya ditawar untuk nak menjadi wartawan, saya menulis pengalaman-pengalaman ini semua. Saya dapati memang orang Islam ada masalah, bukan saja dari segi pergerakan, malah kita sendiri, saya sendiri masalah. Kalau saya di Thailand ini nak pergi ke Malaysia dengan mudah saja, tidak masalah. Nak pergi ke Laos mudah, nak pergi ke Vietnam pun mudah, nak pergi ke China pun mudah, Myanmar pun tak masalah. Tapi di negara Arab tidak begitu, susah. Saya nak masuk dari Maghribi nak pergi ke Algeria bukan main, susah, dan saya terpaksa masuk penjara 1 malam. Kerana perbalahan di antara dua negara itu menyebabkan saya tak boleh nak masuk ke Algeria. Ya, itu memang susah. Saya nak masuk, nak pergi ke Saudi melalui Mesir, jalan darat juga tak pernah berjaya. Tapi saya berjaya 2 kali masuk Israel melalui Mesir, dan 1 kali lagi melalui lapangan terbang. Jadi untuk nak berperjalanan pergi ke negara-negara bukan Islam ini adalah mudah, tapi negara Islam memang sama seni payah, susah. Yang lebih susah lagi apa orang itu terlibat dalam pergerakan Islam.
dalam parti Islam. Dan ini dihadapi oleh orang yang menjadi pemimpin PAS. Kalau jadi pengikut, jadi orang biasa tidak masalah. Tapi kalau jadi pemimpin PAS untuk nak pergi ke negara Arab, memang berhadapan dengan masalah. Dan ini kalaulah siapa saja yang bukan saja PAS, tapi semua pergerakan Islam, semua parti-parti Islam, Parti Nahdah, Hamas dan lain-lain lagi, kalau tidak ada kepentingan politik dengan pihak berkuasa di negara Arab, dia tak boleh nak pergi ke negara Arab. Tak boleh. Itu yang berlaku. Dan sebelum ada berita bahawa Haji Hadi, Tan Sri Abdul Hadi Awang dilarang masuk ke Saudi sekarang ini, saya pernah ada pengalaman yang sama, pernah mendapat berita yang serupa lama dulu, tapi saya tak ingat tahun berapa, mungkin tahun 90-an, di mana waktu itu juga disebar berita menyeluruh di Kairah, di kalangan pelajar, kedutaan juga, berita mengatakan bahawa waktu itu belum Datuk Seri lagi, belum Tan Sri lagi, hanya Abdul Hadi Awang, Ustaz Abdul Hadi Awang dilarang masuk ke Kairah. Waktu saya bekerja sebagai wartawan utusan di Kairah, tahun berapa saya tak ingat, tapi tahun 90-an lah, tidak boleh masuk ke Kairah. Dan saya tidak pasti apakah betul tidak boleh masuk ke Kairah. Tetapi ada seorang pelajar yang namanya memang Abdul Hadi Awang juga. Kalau tak silap pelajar itu dari Kedah, ditahan di lapangan terbang Kairah, antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa. Itu waktu dulu, waktu saya menjadi wartawan di utusan di Kairah dulu. Waktu itu sudah jadi isu bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak boleh masuk ke Mesir. Dan sekarang ini tak boleh masuk ke Saudi. Tapi dinafikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Cuma saya boleh merujuk kepada kenyataan dari pihak negara Arab. Didapati bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang memang dilarang masuk ke negara Emirat Arab Bersatu. Ini lama dah saya baca, pada tahun 2014 lagi Tan Sri Abdul Hadi Awang dilarang masuk ke Emirat Arab Bersatu. Ada kenyataan keputusan daripada Kementerian Imarah sendiri, dan disebar dalam internet pun. Saya sudah lama baca perkara itu. Beritanya saya tunjuk sini supaya anda siap boleh lihat. Ini disiarkan dalam Akhbar Ahmad. Nanti saya baca. Ini ada nama Tan Sri Abdul Hadi Awang adalah nama kedua selepas Dr. Yusuf Qaradawi. Kenapa dilarang Tan Sri Abdul Hadi Awang masuk ke Emirat Arab Bersatu? Dengar, saya nak baca, nak terjemahkan satu persatu. Sumber berita daripada Akhbar Ahmad, Abu Dhabi. Ja'al qarar Majlis Wizara Al-Imarati. Datang keputusan Majlis Majlis Wizara Kementerian Imarah bi'intimad qa'imatu, telah i'timad ni dalam bahasa Melayu telah mana mengesahkan qa'imatu tadammu list nama-nama 83 88 munazzamah irhabiyah, 83 pertubuhan irhab, pertubuhan pengganas. Jadi dia panggil golongan-golongan pergerakan Islam ini sebagai pertubuhan pengganas. Munazzamah 83 munazzamah al-irhabiyah
liyusallitu do untuk nak menjelaskan do ala syakhsiyat islamiyah, di mana nak menunjukkan bahawa ada beberapa syakhsiyat islamiyah, nama-nama persona-persona Islam, syakhsiyah Islam bil kharij, di luar negara, setamna min dukhul al-aradi al-imaratiyah, dilarang masuk ke dalam bumi Emirat Arab Bersatu khilal fatrah al-muqbilah ni 2014 bi'tirhariha, karena dianggap a'dha' minazzamat, karena mereka ini merupakan ahli pertubuhan tu'tabarha yang dianggap oleh Imarat irhabiyah, yang dianggap oleh negara Emirat Arab Bersatu ini sebagai pertubuhan pengganas bimujib marsum Majlis Wizara, mengikut peraturan Majlis Wizara Imarat. Ini mengikut akta mereka lah, mereka sudah ada akta mereka. Ini bukan berita palsu. Yang berita palsu adalah berita yang ni, tapi ini adalah berita benar. Nanti dengar baik-baik. Wa minal munazzamat allati i'tabarha al-Imarat munazzamah irhabiyah, dan di antara pertubuhan yang dianggap sebagai pertubuhan pengganas adalah Ittihad al-Alami lil Ulama al-Muslimin, persatuan dunia ataupun persatuan ulama dunia. Wa min abraza syakhsiyat al-a'dha' bihi, dan di antara pemimpin yang terkenal, yang terkenal adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, Rais Al-Ittihad yang menjadi ketuanya, wa Abdul Hadi Awanj, dia tulis wal Abdul Hadi Awanj, dia tak nak tulis Awang, tak ada kan, dia tulis Awanj, Rais Ahdul Qiyadi bit Tanzim ad-Dawli, yang merupakan salah seorang pemimpin dan nama pemimpin Persatuan Ulama Dunia itu. Ini ada banyak lagi nama pemimpin-pemimpin ulama-ulama dunia yang dianggap oleh Imarat ini sebagai pertubuhan pembanganasan. Ini adalah tuduhan, saudara-saudari. Saya bukan bersetuju dengan Imarat, tapi ini berita yang ada, yang mana disiarkan di negara Arab sana. Jadi sekarang ini Ittihad al-Alami lil Ulama al-Muslimin itu bagi Emirat Arab Bersatu adalah pertubuhan ekstremis. Sudah tentu tidak betul, kerana ini adalah perjuangan untuk umat Islam. Tapi itu adalah qarar, keputusan kementerian mereka telah keluar begitu, menganggap pertubuhan Ittihadul Ulama Ittihadul Alami lil Ulama al-Muslimin itu adalah pertubuhan pengganas. Dan Dr. Yusuf Qaradawi itu sendiri adalah dianggap sebagai pengganas, dan Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri pun dianggap sebagai pengganas. Ni Emirat Bersatu yang anggap begitu, bukan saya kata, dan bukan kita sokong Emirat Bersatu, tapi ini adalah berita yang ada di sana. Kenapa Emirat Arab Bersatu ini mengambil pendirian begini? Ya, saudara-saudari, dengar baik-baik. Ini adalah berkaitan dengan perjuangan orang Islam di sana, di Arab sana, apa yang dipanggil Rabi' al-Arabi, Arab Spring, di negara Arab sana, yang meletus pada tahun
2010, 2011. 2011 menyebabkan jatuhnya Zainuddin bin Ali, Presiden Zainuddin bin Ali, dan kemudian jatuh juga Hosni Mubarak, kemudian Gaddafi pun jatuh, Ali Saleh pun jatuh, kena bunuh, dan Ali Saleh pun itu Muammar Gaddafi kena bunuh di Libya. Ini semua banyak orang pemimpin waktu itu, pemimpin Arab yang jatuh. Zainuddin bin Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, Muammar Gaddafi di Libya, Ali Saleh di Yaman, dan siapa lagi saya tak ingat. Satu lagi, 5 orang semua. Semua mereka adalah merupakan diktator tentera atau orang ataupun polis gitu. Jadi yang jatuh. Dan Rabi' al-Arabi, Arab Spring ini juga menggonjangkan beberapa negara Arab lain, Saudi Arabia, Syria, Iraq, siapa lagi? Maghribi, dan banyak negara lagi. Jadi negara-negara ini apabila sudah tengok Libya sudah jatuh, Yaman sudah jatuh, Mesir sudah jatuh, dan Tunis sudah jatuh, maka mereka tidak setuju bahawa mereka akan jatuh juga, tak setuju. Dan waktu itu juga maka naiknya Ikhwan Muslimun daripada Rabi' al-Arabi, Arab Spring ini, Ikhwan Muslimun menang dalam pilihan raya di Mesir, tapi menang 1 tahun sahaja. Kemudian digoling oleh Sisi sekarang ni, General Sisi sekarang ini, dengan bantuan siapa? Bantuan Imariyah Arab Bersatu, dan bantuan Saudi Arabia, sebab Saudi Arabia tak nak Ikhwan, tak nak pergerakan-pergerakan Islam ini menguasa ke negara Arab. Kalau waktu itu mereka sudah menguasai Mesir, dan pada waktu sama Hizbun Nahdah, Parti Nahdah, Kebangkitan, Rashid Ghannouchi menguasai Tunis, jadi 2 negara, sudah 2 negara yang orang pergerakan Islam menang. Dan satu lagi di Turki, Erdogan menang juga. Parti Islam juga yang ada ideologi yang sama, perjuangan matlamatnya sama seperti ini. Jadi sudah 3 negara yang dikuasa oleh orang pergerakan Islam, Parti Islam. Jadi mereka ini dengan sungguh-sungguh memerangi dan memberi bantuan kepada siapa sahaja yang boleh merobohkan perjuangan orang Islam ini. Dengan itu Morsi, itu Sisi dapat duit daripada Saudi, dapat duit daripada Emirat, dan dapat mengguling kerajaan Mahmud Morsi hanya 1 tahun sahaja. Dan Tunisia hanya baru ini, bukan baru inilah, akhir tahun lepas dapat diguling oleh seorang sivil, dan sekarang ini Sayyid telah menjadi diktator baru, tapi dia bukan tentera, tapi dia daripada orang awam, daripada sivil, daripada peguam. Itu tapi dapat sokongan tentera dan mendapat sokongan Saudi, mendapatkan sokongan Emirat Arab Bersatu. Hanya ada 1 negara di dunia Arab yang menyokong pergerakan Ikhwan Muslimin, yang menyokong pergerakan Islam di seluruh dunia, Qatar, dengan TV Al Jazeera. Saya bekerja dengan Jazeera juga, nak beritahu. Ini satu-satu negara Arab yang memberi sokongan yang hebat. Di situ adanya Dr. Yusuf Qaradawi yang menjadi ketua, Allahyarham dah sekarang, yang menjadi ketua Persatuan Ulama Dunia, yang Tan Sri Abdul Hadi menjadi salah seorang daripadanya, daripada pemimpin pergerakan itu. Dengan itu diberi
pihak Qatar telah memberi sokongan, macam-macam sokongan melalui TV Al Jazeera dan macam-macam. Memang ada matlamat politiknya dari sebalik itu, tetapi Imariah karena Imariah ini adalah mempunyai wang yang banyak sekali, mana kaya sekali. Imariah ini memang negara yang paling kaya, antara negara yang paling kaya di dunia, ada duit yang banyak, boleh menabur uang macam-macam dalam perjuangan di mana-mana untuk nak menjatuhkan semua pergerakan Islam, parti Islam di seluruh negara, tak kira bukan saja di Mesir, bukan saja di Tunisia dan di Yaman dan di tempat-tempat lain lagi, bersedia untuk nak menjatuhkan pergerakan Islam. Ini yang dilakukan oleh Imariah Arab Bersatu, dan ia adalah satu-satu negara yang dengan jelas mengisytiharkan bahawa Ikhwan Muslimin adalah pengganas. Dr. Yusuf Qaradawi adalah pengganas, dan ulama-ulama yang terlibat dengan Dr. Ikhwan Muslimin, terlibat dengan Dr. Yusuf Qaradawi adalah juga pengganas. Bukan saja Tan Sri Abdul Hadi Awang dianggap sebagai pengganas. Kawan saya yang belajar sekali dengan saya, dia merupakan seorang guru dulu di kuliah di Jami' Al-Qarawiyyin di Fas juga, yaitu Dr. Ahmad Rasuni, belajar bersama saya. Dia juga selepas Qaradawi, dia jadi ketua Persatuan Ulama Sedunia. Itu kawan saya. Tapi bukan kawan berkawan, kawan belajar bersama. Karena dia dulu itu guru, saya pelajar penuh, dia pelajar luar. Datang hanya ambil peperiksaan saja waktu itu, sebab dia bekerja sebagai guru. Tapi saya pernah lihat dia, saya berjumpa dia waktu belajar pada 88 begitu. Saya di tahun kedua, tahun 2 pada waktu itu. Tahun 2 atau tahun 3. Tahun 2 lah waktu itu. Itu Ahmad Rasuni, Dr. Ahmad Rasuni juga dicap sebagai teroris, sebagai pengganas semua. Ya. Dan ada 5 negara, bukan saja Imariah Arab Bersatu yang mengecapkan Ikhwan Muslimin sebagai pergerakan pengganas, dan ulama-ulamanya dicap sebagai sesat, sebagai pengganas. Ini termasuk juga selain daripada Imariah, Mesir dan siapa lagi? Bahrain. Mesir, Bahrain, semua 5 negara. Nanti saya cari nama semuanya, 5 negara yang terlibat, yang mengecapkan Ikhwan Muslimin sebagai pengganas dan memerangi mereka ini habis-habisan. Ya, ada 5 negara semua. Ya, Kuwait, Kuwait begitu juga. Kuwait, mana 5 negara lah semua. Yang jadi Saudi, Kuwait, Bahrain, Mesir, dan ada satu lagi, 5 negara saya tak ingat. 5 negara semua yang menganggap Ikhwan Muslimin sebagai, ini semua politik. Politik, sebab mereka tak nak supaya tahta mereka diambil oleh pergerakan Islam. Seperti di Malaysia lah juga. Dengan itu terpaksa menghukum golongan ini dengan mengguna undang-undang, menyekat mereka ini daripada bergerak dan ditangkap, diseksa, dibunuh, dengan macam-macam cara, dibuat penganiayaan di Mesir sendiri. Ikhwan Muslimin diseksa dalam penjara, bukan zaman Jamal Abdul Nasir dulu, tapi sekarang zaman Sisi pun begitu, mati begitu saja. Jadi itulah yang menyebabkan sekarang ini 5 negara, Mesir, Saudi, Kuwait, Imariah Arab Bersatu, Bahrain, Bahrain 5, Kuwait, Imariah Arab Bersatu, Bahrain, Mesir. 5 negara ini semua menganggap bahawa
pergerakan Al-Ikhwan Muslimin sebagai irhab. Dengan itu kita lihat sekarang ini ulama-ulama Salafi Wahabi telah menghukum hukum Yusuf Qaradawi. Sekarang anda boleh lihat fatwa-fatwa begitu banyak ulama Wahabi menghukum bahawa Dr. Yusuf Qaradawi sebagai sesat, sebagai macam-macam lah, sebagai sesat, sebagai pengganas dan macam-macam. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di kalangan ulama Salafi. Tapi kalau ulama dulu, ulama Wahabi dulu tidak begitu. Sebab ulama Wahabi dulu masih bertolak ansur dengan Ikhwan Muslimin, dengan Dr. Yusuf Qaradawi, sebab pada waktu dulu, waktu Mesir pada zaman Jamal Abdul Nasir, Saudi pula pada zaman Raja Faisal, Malik Faisal Abdul Aziz, tak ngam, ada masalah. Dengan itu orang Ikhwan yang lari daripada Mesir boleh pergi duduk di Saudi, dan Saudi memberi pertolongan, bantuan, kerana Saudi mau mengguna Al-Ikhwan ini untuk memerangi Jamal Abdul Nasir, yang pada waktu itu Jamal Abdul Nasir menjadi pemimpin negara Arab, leader of the Arab world pada zaman itu, Zaim ad-Duwal Arabiyah pada ketika itu. Jadi Saudi, Malik Faisal pun terpaksa memberi pertolongan, dan pada itu kita tengok fatwa-fatwa ulama di Saudi adalah lembut terhadap Dr. Yusuf Qaradawi, terhadap pemimpin-pemimpin Ikhwan Muslimin yang lain. Tapi sekarang tidak begitu. Waktu sebenarnya sebelum Salman ni lagi, tapi waktu Salman ini amat jelas, kerana Salman sekarang ini telah menangkap ulama-ulamanya, bukan saja ulama Wahabi, tapi menangkap ulama-ulama Saudi sendiri yang keras, yang radikal, dimasuk penjara. Ulama-ulama bagus, yang baik, yang saya diikuti perkembangan pemikirannya, ditangkap habis, tak keluar penjara sampai ke hari ini. Dan kalau ustaz-ustaz biasa, pencerah-pencerah biasa diambil bagi kursus tentang agama yang bersifat terbuka, tidak tertakluk sangat dengan Wahabiyah seperti zaman dulu. Ini berlaku di Arab Saudi zaman sekarang. Arab Saudi sekarang mau bercerai dengan Wahabi. Tapi tak boleh nak bercerai sebab Wahabi itu berakar tunjang di Arab Saudi. Tapi sekarang sedang berusaha sebab Raja Salman di bawah pimpinan anaknya Muhammad bin Salman ini mau menjadikan Saudi Arabia ini negara maju dalam masa terdekat ini. Dia banyak kali saya dengar kenyataannya menyatakan bahawa dia akan menjadi Eropah kedua. Eropah akan datang, akan berada di Saudi Arabia dan di negara-negara Teluk. Dalam masa 30 tahun lagi, Arab Saudi dan negara-negara Teluk, sekarang sudah maju kan, Dubai, Emirat Arab Bersatu semua dah maju, akan menjadi Eropah kedua. Dengan itu terpaksa disingkir ataupun jauhi golongan-golongan agama yang bersifat radikal dan ekstrim. Dengan itu ini antara sebab menyebabkan pergerakan Islam, pemimpin pergerakan Islam, parti Islam berhadapan dengan masalah untuk nak pergi ke negara-negara Arab tertentu. Kalau Emirat Arab Bersatu memang tegas. Kalau Saudi saya belum tahulah macam mana, mungkin ada tolak ansur, tak tahulah. Mesir memang juga keras. Bukan mudah untuk nak pergi ke negara-negara berkenaan. Jadi mereka buat tindakan ini adalah politik. Sekarang saya tak kata dilarang masuk, Tan Sri Abdul Hadi Awang dilarang masuk
Saudi saya tak kata begitu. Tapi kalau tengok kepada kenyataan daripada Saudi dan daripada Mesir, daripada Bahrain, daripada semua itu adalah negara yang tidak setuju dengan Ikhwan Muslimin, dan PAS serta dengan pergerakan Islam lain adalah dianggap sebagai cabang kepada Ikhwan Al-Muslimin. Tapi saudara, bukan saja PAS yang dianggap sebagai daripada Ikhwan Muslimin, Islam Madani pun begitu juga. Tapi tajuk ini saya akan bincang pada hari lain, bukan sekarang ini. Okey? Triple IT Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah dianggap sebagai orang yang bersekongkol. Datuk Guru dia juga adalah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Sikit-sikit dia berkata, oh ini Yusuf Qaradawi, ini Yusuf Qaradawi. Itu juga menjadi masalah. Kalau anda ingat kan, beberapa bulan lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berhadapan dengan masalah di Saudi kerana tidak diberi sambutan rasmi oleh kerajaan Raja Salman atau Muhammad bin Salman, dan juga tidak dibenarkan masuk Kaabah. Ini nanti kita bincang lain. Nanti hari lain saya akan bincang tajuk ini. Saya bawa tajuk ini dulu. Okey. Azhar sendiri, saudara-saudari semua, Azhar pun sudah berpaling. Dalam Azhar ada Ikhwan, sekarang pun masih ada, dulu pun masih ada. Tapi dalam Azhar sekarang memusuhi Al-Ikhwan juga. Raisul Azhar, ketua Azhar sekarang Muhammad Tayyib, bukan orang Ikhwan. Yang baru ini pergi ke Malaysia, Ali Gum'ah, Dr. Ali Gum'ah adalah orang yang paling memerangi Ikhwan Muslimin, yang paling teruk mengutuk, mengacam Dr. Yusuf Qaradawi, Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah, dan dia juga banyak pengaruh di Malaysia. Jadi Azhar sekarang pun tidak selari dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kalau dulu kita tengok nampak Azhar nampak lunak, nampak boleh terima Al-Ikhwan Muslimin, tapi sekarang tak. Sebab apa? Waktu Mursi menjadi presiden, orang Ikhwan sendiri bukan saja mau menguasai kedudukan-kedudukan tentu dalam kementerian, tapi juga mau menguasai Azhar juga, mau kontrol Azhar juga. Mereka adakan tunjuk perasaan, adakan demonstrasi dalam Azhar untuk nak menguasai Azhar, dan ini menyebabkan orang seperti Dr. Ahmad Tayyib dan seperti dengan Ali Jum'ah ini naik marah, nak gerang. Jadi sekarang ini anda boleh lihat bahawa Ikhwan Muslimin sekarang juga ada masalah dengan Azhar itu sendiri. Ya. Okey, saudara-saudari semua, inilah yang saya boleh dapat berkongsi dengan anda sekalian, bahawa memang di Arab Saudi itu, kalau mengikut menteri di Jabatan Perdana Menteri, kata kedutaannya kata tidak ada larangan, tetapi di negara Arab memang disenaraikan Tan Sri Abdul Hadi Awang bersama dengan pemimpin-pemimpin Ikhwan Al-Muslimin Dr. Yusuf Qaradawi yang dianggap oleh negara-negara tertentu, 5 negara termasuk Imariyah Arab Bersatu, Kuwait, Bahrain dan Saudi, menganggap mereka ini adalah pengganas dan pertubuhan mereka adalah pengganas. Ya. Dan kalau anda mau tahu lebih lanjut tentang perkara ini, anda boleh pergi membaca dalam akhbar Arab ataupun akhbar Inggeris dalam bahasa dalam mengenai negara Arab, iaitu akhbar Arab dalam bahasa Inggeris. Anda akan berjumpa dengan maklumat banyak lagi tentang perkara ini. Saya tidak kata ini adalah maklumat yang muktamad, tapi anda boleh pergi mencari sendiri. Sebab sekarang langit terbuka, sekarang ada internet, ada Google, ada YouTube, ada Facebook, kita boleh cari, boleh merujuk
merujuk kepada pelbagai sumber itu. Benar atau tak benar, anda pergi nilai sendiri tentang perkara itu. Sebab benar bohong sama dalam media sekarang ini. Sebab media sekarang ini di mana-mana saja, saudara-saudara semua, nak cakap betul 100% itu tidak ada. Kalau di Thailand ini, kalau anda menonton TV, TV saja, TV, anda tidak akan tak akan mengetahui perkara yang benar. Sebab TV sudah dibeli oleh orang-orang politik untuk wartawan dibeli, dan jabatan berita juga diberi duit beberapa juta bagi seorang satu jabatan, dan dibenarkan menyiarkan seperti dalam itu membenarkan disiarkan berita utama mengenai diri menteri-menteri tertentu. Betul tak betul tak kira, asal kata dapat duit. Dan sekarang akhbar dan TV memang tak boleh nak lawan YouTube, tak boleh nak lawan Facebook. Dengan itu mereka terpaksa menggunakan duit macam ni, ambil duit daripada orang politik untuk nak menyiarkan berita-berita tentang mereka, bagi duit kepada mereka, mereka akan siar. Jadi kita boleh saya di sini dapat tahu pasal akhbar ini satu, akhbar ini kita tahu. Dan ada akhbar lain pula yang bercakap hanya menyokong pembangkang sahaja, pun ada juga. Ini terserah kepada duit yang dibayar. Dengan itu, kalau kita menolak sosial media pada hari ini, sosial media pada hari ini katanya akhbar tidak ada sumber dan macam-macam, tapi akhbar media perdana yang kita panggil media perdana dulu pun begitu juga. Sebab di sinilah, tapi di Malaysia tak tahu. Saya ni cakap tentang Thailand, sebab saya duduk di sini, saya tahu siapa yang bagi duit dan siapa yang dapat duit, itu saya tahu. Jadi ini adalah mana nak yakin kepada berita yang disiarkan dalam TV besar-besar, dalam surat khabar besar-besar sekarang, tidak boleh. Jadi kita kena tabayun, kena pandai menilai sendiri. Dan begitulah, mungkin kalau anda tidak pandai nak menilai, nak tabayun, anda juga akan dapat berita yang tidak betul, yang tidak tepat, hanya berita kosong sahaja, berita propaganda. Okey, sekarang ini saja. Nanti esok kita bincang tajuk lain. Esok saya akan pergi jumpa dengan bekas Perdana Menteri Malaysia yang datang ke sini. Salah seorang Perdana Menteri Malaysia datang ke sini, dan saya insya-Allah mungkin saya akan buat live. Kalau beliau membenarkan saya buat live besok pada pukul 10.30 pagi esok, ada seorang bekas Perdana Menteri yang saya juga pernah jumpa dia di kampung dia. Nanti saya kalau ada waktu saya akan buat live daripada sebuah college. Dia datang ke sebuah college, dan mungkin juga kalau ada waktu saya akan wawancara dia untuk dimuat di sini, supaya rakyat Malaysia dapat mengetahui bahawa Perdana Menteri itu, bekas Perdana Menteri itu ada urusan, ada kerjanya juga di Bangkok ini, walaupun dia sendiri sekarang sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tapi masih jadi ahli politik lah. Okey, saya sekarang saudara-saudari semua tidak berpihak kepada mana-mana. Saya hanya membawa pandangan. Pandangan saya tidak muktamad, berita saya tidak muktamad. Anda boleh kaji, boleh merojokkan sendiri. Kalau nak tahu apa-apa, pergilah kepada sumber yang saya sebut tadi, kepada Akhbar Ahmad, dan boleh pergi tengok dalam akhbar-akhbar Arab yang lain, akhbar Arab dalam bahasa Arab, akhbar Arab dalam bahasa Inggeris. Okey, sekian ini saja pada hari ini. Terima kasih yang menonton, dan kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan akan datang. Sekian, wassalam.